Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat kembali ke channel Ahmad Cikgu Anwar. Tajuk perbincangan kita hari ini ialah sistem persamaan. Okey, sistem persamaan ini terbagi kepada dua komponen utama, iaitu yang pertama berkaitan dengan sistem persamaan linear dalam tiga pemberi ubah, dan yang kedua ialah persamaan serentak melibatkan satu persamaan linear dan satu persamaan tak linear. Okey, apa maksud nombor satu tadi, iaitu sistem persamaan linear dalam tiga pemberi ubah. Di sini cikgu contoh dia. Okey, ini contoh dia. Okey, sistem persamaan linear dalam tiga pemberi ubah bermaksud dia ada tiga pemberi ubah, X, Y dan Z. Nampak semuanya ada X, Y dan Z. Dan seterusnya, apa guna ni? Kita sebenarnya nak mencari apakah nilai X, nilai Y dan nilai Z. Sebab tu kita kata menyelesaikan. Okay, bagaimana kita nak selesaikan? Kita menggunakan kaedah yang diberi nama kaedah penghapusan, ataupun kita boleh gunakan kaedah penggantian, ataupun kita boleh guna gabungan kedua-duanya. Okey, contoh di bawah ini kalau kamu lihat, inilah contoh di mana persamaan sistem persamaan linear dalam tiga pemberi ubah. Kamu tengok, kalau kita ada tiga pemberi ubah, untuk menyelesaikan dia mesti kena ada tiga persamaan. Nampak? 1, 2, 3. Kita ada tiga persamaan, kita juga ada tiga pemberi ubah, dan baru kita boleh cari nilai X, nilai Y dan nilai Z. Itu ialah melibatkan sistem persamaan linear dalam tiga pemberi ubah. Seterusnya, ini pula ialah melibatkan sistem persamaan serentak melibatkan satu persamaan linear dan satu persamaan tak linear pula. Okay, yang ini berbeza pula. Yang ini, yang kalau tadi kita ada persamaan linear, tapi ini pun ada persamaan linear, tapi dia hanya ada dua pemberi ubah saja, yang contoh sini Y dan X. Tapi dalam masa yang sama, dia juga ada satu persamaan yang tak linear. Ini adalah contoh persamaan tak linear. Kenapa dia tak linear? Sebab dia ada Y kuasa 2. Kalau yang ini Y X saja biasa, tapi ini dia tak linear. Maksudnya bentuk graf dia mungkin melengkung macam ni, kita tak tahulah. Okey, sama juga yang ini. Ini linear, 3X tambah 5Y semua linear. Tapi yang ini dia tak linear. Sebab apa? Sebab kita nampak Y dia ada di bawah. Okey, kita mulakan dengan contoh penyelesaian yang pertama. Tengok dia minta apa? Selesaikan sistem persamaan linear berikut. Di sini kita ada tiga persamaan linear. Okey, tiga persamaan linear, tiga boleh ubah. Dan dia minta selesaikan, maksud dia minta cari nilai X, nilai Y dan nilai Z. Okey, di sini nampak cikgu dah ada nilai X dan Y dan Z. Macam mana cikgu dapat? Cikgu guna kalkulator dahulu sebenarnya. Mod EQN. Okey, unknown dia 3. Kita masukkan data dulu. 4, negatif 2, 3, 1, 1, 3, negatif 4, negatif 7, 3, 1, 2 dan 5. So jawapan dapat X negatif 1, Y 2 dan Z 3. Kenapa cikgu nak buat awal-awal? Sebab inilah panduan cikgu. Jadi kalau cikgu buat silap, cikgu perasan awal. Okey. So sekarang kita nak buat ialah kita akan membuat kaedah, buat kaedah penghapusan. Jadi kita nak hapuskan, contoh di sini kita rancang untuk kita nak hapuskan X. Kenapa kita nak hapuskan X? Cikgu nak hapuskan X. Okey, kenapa nak hapuskan X? Sebab di sini tengok, untuk kali X ni 4, kali X ni 1, kali Y 2, 3, Z 3 dan 4. Untuk hapuskan X lebih mudah, sebab kalau cikgu darabkan nombor 2 ni dengan 4, 4 kita boleh tolak. Jadi kita rancang sebagai persamaan nombor 2. Persamaan nombor 2 ni kita darabkan dengan 4. So dia akan jadi 4X tambah 12Y tolak 6Z sama dengan negatif 28. Jadi sekarang ni kita dah ada nombor 4 dan nombor 1. Nak hilangkan 4, kita kena tolak. Jadi persamaan nombor 1 kita tolakkan dengan persamaan nombor 4. Okey, kita tanda sikit nombor 1 ini dan nombor 4 yang ini kita tolakkan. Okey. Okey, 4X tolak 4X habis Tolak 2Y tolak 12Y. So tolak 14Y tambah 3Z tolak 16Z tambah 3Z tolak 6Z. So tambah 19Z
1 tolak negatif 28. So, sama dengan 29. So, yang ini cikgu letakkan. Ini penting ini. Okey, ini persamaan nombor 5. Okey. Persamaan ini tadi kita ada 3 unknown, sekarang kita dah hapuskan X, tinggal 2 unknown saja. Selepas ini kita akan buat di antara persamaan nombor 2 dan nombor 3 pula. Kita buat sama juga, kita akan hapuskan X dan tinggalkan 2 unknown saja, iaitu Y dan Z. Okey. So kita perhatikan macam ni kita nak buat. 3 berkali 3 untuk X ni, dan berkali X ni 1. Jadi untuk nak hapuskan X, kita perlu darabkan persamaan nombor 2 dengan 3. Jadi kita tulis persamaan nombor 2 darab dengan 3. Okey. 3X tambah 9Y tolak 12Z sama dengan negatif 21. Persamaan nombor 6. Okey. Kemudian tadi kita nak tolak apa? Nak tolak persamaan nombor 3 dan persamaan nombor 6. Okey, nombor 3 dan nombor 6. Jadi kita tolak 3 tolak 6. So persamaan nombor 3 tolak persamaan nombor 6. 3X tolak 3X habis. Y tolak 9Y tolak 8Y. 2Z tolak 12Z tambah 14Z sama dengan 5 tolak negatif 21 sama dengan 26. Ini cikgu tulis persamaan nombor 7. Okey. Okey. Sekarang kita nak hapuskan salah satu pula, Y ataupun Z. Okey, kita boleh guna kaedah penghapusan, kita boleh guna kaedah penggantian. Tapi cikgu rasa di sini kalau kita guna kaedah penghapusan agak susah sebab 8, 14 kita darab besar, nilai sangat besar. Jadi lebih baik cikgu guna kaedah penggantian. Okey, cikgu mulakan dengan Z ini. Okey, dari nombor 5. Cikgu mula dari ini Cikgu mula dari sini. Okey. 19Z sama dengan 29 tambah 14Y. So Z sama dengan 29 tambah 14Y bahagi dengan 19. So ini yang sangat penting. Okey. Cikgu tak bernombor ni. Ini cikgu akan masukkan ke dalam mana? Cikgu tadi yang ini datang daripada nombor 5. So dah dapat yang ini, kita masukkan balik ke dalam nombor 7. Okey. Jadi negatif 8Y tambah 14. Okey, sama dengan 26. Ini ialah 29 tambah 14Y bahagi 19. Okey. Bahagian Z kita dah tukar. Okey, kita perhatikan di bawah ini. Di bawah ini kita ada 19. Ada masalah bahagi. Bahagi kita tak suka. Jadi nak hilangkan bahagi itu, kita darabkan semua dengan 19. Okey. Okey, kita darabkan semua dengan 19. Jadi negatif 8 darab 19. Negatif 152Y tambah 14 darab 29 tambah 14Y sama dengan 26 darab 19. 494. Okey, negatif 152 tambah 14 darab 14. 44Y sama dengan 44Y tambah dengan 14 tambah 29 tambah dengan 14 darab 29 tambah dengan 406 sama dengan 494. So Y sama dengan 494 tolak 406 bahagi
44. So di sini y sama dengan 2. Okey, bila kita dapat y sama dengan 2, y sama dengan 2 ini kita masukkan di mana? Y sama dengan 2 ni kita masukkan di sini tau. Kita terus masuk sini. Sebab kita dah ada y, kita dapat z terus. So masukkan terus sini. Okey, jadi untuk z sama dengan 29 tambah 14 darab 2 bahagi 19. Z sama dengan 29 tambah 28 bahagi dengan 19. Jawapan dia Z ialah 3. So Z dapat 3. Dah dapat Z 3, kita nak cari apa? Y dah ada, Z dah ada, nak cari X pula. So nak cari X, masuk di tempat yang kita rasa mudah. Jangan masuk tempat susah. Kita ada, okey, kita dah ada Y sama 2, kita ada Z sama 3. Kita nak masuk ke salah satu antara 1, 2 dan 3 ini. Kalau kita masuk dekat mana kita nak cari X. Cari X yang senang. X ni lebih senang sebab perkali dia 1 saja. Ini leceh sikit. So kita ambil yang 1. So kita masukkan ke nombor 2. Jadi kita gantikan. So X sama dengan, okey, X tambah X tambah 3 darab Y darab 2 tolak 4 darab 3 sama dengan negatif 7. Jadi jawapan akhir X kita akan sama dengan negatif 1. Okey. So itulah jawapan akhir kita. Okey. So kita akan dapat sekarang nilai akhir kita ialah X sama dengan negatif 1, Y sama dengan 2 dan Z sama dengan 3. Sebab tu cikgu kalau kita guna kalkulator, nilai ini kita tulis siap-siap di bawah sekali. Ya, kita guna awal-awal, kita buat guna kalkulator terus siap-siap bawah ni. Jadi bila akhir jawapan, kita punya jawapan dah ada di bawah sekali ini. Sambung dengan soalan nombor 2. Soalan nombor 2, kita tengok dulu dia punya pemboleh ubah dan berkali ya. Okey, kita buat nombor dulu lah. Okey, soalan nombor 1, 2 dan 3. Okey, kita di antara 1 dan 2 kita nak hapuskan apa? Nak hapuskan X, Y ataupun Z. Di sini kalau diperhatikan, lebih senang kalau kita hapuskan pemboleh ubah Z. Sebab ini kali 1 kali 1. Jadi senang. Jadi kita hanya terus boleh buat persamaan nombor 1 tolak persamaan nombor 2. Okey. Persamaan nombor 1 dan persamaan nombor 2. Okey. 4 tolak 2X. 2X tolak 3 tolak Y tolak 4Y. Z tolak Z habis. Negatif 10 tolak negatif 10 sifar. Okey. So yang ini dah okey. Okey, persamaan ini tinggal 2 pemboleh ubah saja. Okey, cikgu namakan dia persamaan nombor 4. Okey. Okey, seterusnya tadi kita dah buat di antara 1 dan 2. Sekarang kita buat antara 2 dan 3 pula. Jadi kita nak hapuskan, kalau tadi kita hapuskan Z, kali ini pun kita perlu hapuskan Z juga. Untuk hapuskan Z, sebab sini dah ada 5 kali Z 5, kali Z ni 1. Jadi bermaksud persamaan nombor 2 ni kita perlu darabkan dengan nombor 5. Jadi kita tulis persamaan nombor 2 darab dengan 5. Okey, 2 5 10, 10X tambah 5Y tambah 5Z sama dengan negatif 50. Persamaan nombor 5. Okey, so sekarang persamaan nombor 5 ini dan persamaan nombor 3. Okey, 5 dan 3 kita boleh hapuskan Z dengan cara apa? Negatif 5 tolak 5. Tak boleh kan? Itu jadi 10. So mesti negatif 5 tambah 5 jadi kosong. Jadi persamaan nombor 3 tambah persamaan nombor 5. Persamaan nombor 3 tambah persamaan nombor 5. Okey. 3 dan 5. Negatif X tambah 10X. Negatif 11X. Negatif X tambah 10X. 9X. 2Y tambah 5Y tambah
7y. Okey, tolak 5z tambah 5z habis 17 tambah 50. So 17 tambah 50 negatif 33. Okey, negatif 33. Okey, ini kita namakan persamaan nombor 6. Okey, dua ni penting dua-dua juga letak warna oranye. Okey. So dua-dua persamaan ini adalah persamaan linear juga, dan dia ada dua boleh ubah, di mana z telah terhapus, tinggal x dan y saja. Jadi kita nak selesaikan kaedah apa? Nak guna kaedah penghapusan boleh, kaedah penggantian boleh, tapi cikgu suka guna kaedah penggantian juga. Okey, tengok sini 2 dan 4 ini boleh kita kecilkan dari nombor 4. Okey, dari nombor 4 ini kita boleh kecilkan, jadikan dia x tolak 2y sama dengan 0. Kemudian kita boleh tukar jadi x sama dengan 2y. Okey. Jadi sekarang x sama dengan 2y ni x sama dengan 2y datang daripada nombor 4. Jadi kita masukkan yang ini ni ke dalam nombor 6 pula. Jadi selepas ini kita masukkan dia ni ke dalam nombor 6. Jadi 9 darab 2y tambah 7y sama dengan negatif 33. 18y tambah 7y negatif 33. 25y sama dengan negatif 33. Y sama dengan negatif 33 bahagi 25. Y sama dengan negatif 1.32. Okey, so kita dapatlah nilai Y sini. Okey, bila Y kita dah dapat nilai Y, jadi apa yang kita buat ialah nak cari nilai X pula. Kita hanya perlu masukkan Y ni balik ke sini. Okey, so X sama dengan 2 darab negatif 1.32. So X sama dengan negatif 2.64. Seterusnya kita dah ada Y, kita ada X. Kita nak cari Z pula. Kita nak cari Z, kita boleh masukkan semua nilai yang kita ada ni, X dan Y ni kita boleh masukkan dekat sini, boleh ganti X dan Y di sini ataupun di sini. Tapi di mana yang lebih sesuai? Sebab kita nak cari Z, kita cari Z yang ada perkali 1 saja, itu lebih baik. Okey, so elok kita ambil yang inilah. Nombor 1 boleh, nombor 2 boleh. Jadi kita ambil lah. Okey, katakan cikgu ambil nombor 2. Jadi cikgu akan buat 2 darab negatif 2.64 tambah Y. Y ialah negatif 1.32 tambah Z sama dengan negatif 10. Jadi akhir sekali Z sama dengan negatif 3.4. Cikgu tak kira pun, cikgu terus tulis, cikgu terus jawapan. Sebab cikgu dah tahu jawapan dari awal, negatif 3.4. Dan cikgu yakin dia betul sebab Y dah betul, X dah betul, dan Z juga pasti betul. Okey, so cikgu tandalah, ini jawapan akhir. Okey, itu sahaja jawapan saya. Lagi dengan soalan nombor 3. Okey, untuk selesaikan persamaan ini, kita perhatikan dulu perkali-perkali kepada X, Y dan Z. First, cikgu nak buat antara 1 dengan 2 dahulu. Okey, antara 1 dengan 2 ni, cikgu rasa lebih baik kalau kita hapuskan apa? Nak hapuskan X, 73. Nak hapuskan Y, 55. Nak hapuskan Z, 32. Tentulah 55 ni lebih baik kan? Jadi, kita tak perlu buat apa sebab dia sama. Kita hanya perlu tambah atau tolak. 5 tambah negatif 5, jawapan dia sifar. So, jadi kita kena tambah 1 tambah 2. Okey, persamaan nombor 1 tambah persamaan nombor 2. Cikgu dapat jawapan ini dari mana? Tadi cikgu guna kalkulator. Cikgu dah kita dapat. So kamu pun boleh cara yang sama, gunakan kalkulator dahulu, dapatkan nilai X, Y dan Z. Dan kalau boleh jangan tulis di sini, tulis dekat bawah ini. Okey, sebagai jawapan akhir kita. Okey, 1 tambah 2 7 tambah 3 10x. 5 tambah negatif 5 habis. Negatif 3 tambah
Negatif 3 tambah 2 negatif Z sama dengan 16 tambah 8 betul 8, jawapannya 8. So ini adalah persamaan nombor 4. Okey. Nombor 4 kita tanda dulu. Kita tanda dulu yang ni. Okey, seterusnya kita dah selesai 1 dengan 2 tadi. Sekarang kita nak buat antara 2 dan 3 pula. 2 dan 3 pula. Okey. Kalau tadi kita dah hapuskan Y, so kali ini juga kita perlu hapuskan Y juga. Di sini kita nak tengok untuk perkali Y 5, perkali Y ni adalah 3. Jadi lebih sesuai kalau kita darabkan dengan, okey, gandaan sepunya terkecil ialah 15. 15 kan. So persamaan 2 kita perlu darabkan dengan 3. Dan persamaan 3 kita perlu darabkan dengan 5. Okey, kita buat. Okey, persamaan 2 dulu. Persamaan 2 darab dengan 3. 9x tolak 15y tambah 6z sama dengan tolak 24. Persamaan 3 darab dengan 5. 25x tambah 15y tolak 35z sama dengan 0. So yang ini persamaan nombor 5 dan nombor 6. Okey. So sekarang 2 dan 3 dah tak pakai, kita pakai 5 dan 6. 5 dan 6 ini. Jadi kita nak hapuskan y juga, kita perlu buat apa? Kita perlu tambah. Jadi persamaan nombor 5 tambah persamaan nombor 6. 9 tambah 25 34x 15y tolak 15y tambah 15y habis 6z tambah 35. So tolak 29z sama dengan negatif 24. Okey, ini cikgu tulis persamaan nombor 7. Okey, persamaan 7 ini yang penting bagi cikgu. Okey, cikgu letakkan oranye ini. Okey. So sekarang kita ada di antara persamaan nombor 7 dan persamaan nombor 4. Kita nak hapuskan x atau z tak ada masalah. Tapi kaedah kita gunakan kaedah apa? Sesuai kalau kita guna kaedah penggantian. Sebab z ni berkali 1 saja, jadi senang. Lebih senang. Jadi daripada 4 ini, daripada nombor 4 ini, cikgu tukar dia menjadi 10x tolak 8 sama dengan z. Okey. So yang ini pula, ini pun penting juga. So yang ini kita masukkan ke dalam mana? Tadi kita dari sini kita masuk sini. Jadi ini. So sekarang dapat ini, masukkan nombor 7. Okey. Masukkan 7. So 34x tolak 29 z apa? Z ialah 10x tolak 8 sama dengan negatif 24. Okey. 34 tolak 290 negatif 256x tolak 29 darab tolak 8 tambah 232 sama dengan negatif 24. So x sama dengan negatif 24 tolak 232 bahagi 256. So jawapannya ialah 1. So betul lah, kita pun sini ada jawapan 1, sini pun jawapan dia 1. Okey. Okey, dah dapat x sama dengan 1. Okey, bila dapat x sama 1, ambil nilai ini, masukkan ke dalam ini. Nampak? Okey. X sama 1 gantikan dekat sini. So dapat nilai z. Jadi z sama dengan 10. 10x 10 darab 1 tolak 8. Z sama dengan 2. Betul Okey. So kita dah ada x sama 1, z sama dengan 2. Nak cari y pula. Jadi nak cari y, kita boleh balik kepada yang asal tadi.
tengok mana-mana yang senang. Tapi nampaknya semuanya 5Y, 5Y, 3Y, tak ada advantage apa-apa. Tapi ambil yang depan positif lah, lebih baik. Okey. Okey, cikgu ambil yang ini. Okey. Jadi 7X 7 darab 1 tambah 5Y tolak 3Z 3 darab 2 sama dengan 16. Jadi Y sama dengan 3. Confirm Y sama 3. Cikgu tak kira, sebab cikgu dah tahu jawapan dia. Sebab tadi X pun betul, Z pun betul, Y pun mesti betul. Okay, so ini jawapan akhir kita, Y3, Z2 dan X1. Okay. Kita sambung dengan soalan yang keempat. Okey, dengan menggunakan kalkulator, cikgu dapat nilai ini, tapi cikgu nak tunjuk semula lah. Okey. Cikgu masukkan, pastikan X, A, B dan C. Yang ini X ni A, ini Y tak ada dan C nya 1. Okey, kita masukkan dulu. UQN unknown 3. Okey, A1 ialah 1, B1 pun 1, C1 1, D1 3, A2 1, 0 sebab Y kosong, so Z 1 2, so 2 1 1 5. Okey, X dapat jawapan 2, Y 1 dan Z 0. Okey, itu panduan kepada kita. Okey, so kita nombor dulu 1, 2 dan 3. Okey, kita mungkin tak buat cara yang normal yang kita biasa buat, sebab kita nampak di sini X tambah Z ni sama dengan 2. Jadi kalau dari nombor 1 ni, kalau cikgu tulis begini, cikgu tulis begini ya, X tambah Z tambah Y sama dengan 3. Ini cikgu ambil dari 1 tau. X tambah Z tambah Y sama 3. Jadi di bahagian sini, X tambah Z ini, nilai dia ialah 2 dah. Jadi apa yang cikgu kita buat ialah 2 tambah Y sama dengan 3, Y sama dengan 1. Awal-awal terdapat nilai Y. Okey. Okey. So sekarang tengok dah Y dah dapat. Kita boleh gantikan di mana-mana persamaan. Saya rasa kita boleh ambil dekat nombor 3 pun boleh. Jap. Di sini pun boleh. Di sini. Okey. Okey, kita masuk nombor 3. Okey. Y sama 1 Jadi Y sama dengan 1, 2X tambah 1 tambah Z sama dengan 5. Jadi kita ada 2X tambah Z sama dengan 4. Okey, so sekarang kita tengok di sini, kita tengok balik. Kita ada di sini ialah 2X tambah Z sama 4. Dekat sini pun kita ada X tambah Z sama dengan 2. Ini dua unknown, ini pun 2 unknown. Jadi kita boleh guna kaedah, cikgu cadangkan lebih baik kita gunakan kaedah penggantian. So kita ambil daripada sini, kita boleh buat X sama dengan 2 tolak Z. So kita masukkan balik okey. Jadi masukkan balik ke sini. Jadi 2 darab 2 tolak Z tambah Z sama dengan 4. 4 tolak 2Z tambah Z sama dengan 4. Tolak 2Z tambah Z tolak Z sama dengan 0. Z sama dengan 0. So sekarang ni kita ada tadi Y sama 1, Z sama 0.
Y1 Z0, Y1 Z0 dapat nilai X. Okey. Okey, kita masukkan X, nak cari X kan. So X tambah Y, Y tadi adalah 1, Y tambah 1 tambah 0 sama dengan 3. Cikgu masukkan ke dalam 1. Jadi X sama dengan 2. Okey, so ini jawapan kita. Alright. So X sama dengan 2, Y sama 1 dan Z sama dengan 0. Terusnya soalan nombor 5. Kita semak dulu jawapan. Okey, A1 3, Y tak ada, so 0, Z 2 dan 11. X tak ada, 0, Y 1, Z negatif 7 dan 4. Okey, kemudian X 1, Y negatif 6, Z tak ada, 0 dan 1. Okey, jawapan kita X sama dengan 4, Y sama dengan 0.5 dan Z sama dengan negatif 0.5. Okey, cuma bila kita perhatikan kepada persamaan ini, persamaan linear ini, dia tetap persamaan linear. Cuma di sini setiap persamaan ini cuma ada dua unknown, dua pemelih ubah, tetapi keseluruhannya ada 3 pemelih ubah, iaitu X, Y dan Z. Jadi kita elok kalau kita buat kaedah penggantian daripada awal kita buat kaedah penggantian. Jadi cikgu nampak yang lebih mudah 1, 2, 3. Okey, dari nombor 2, cikgu ambil sini terus dari nombor 2 tukar kepada Y sama dengan 4 tambah 7 Z. Kemudian okey, kalau kita tengok di atas ni unknown yang tinggal, pemelih ubah yang tinggal adalah X dan Z. Jadi kalau cikgu masuk ini ke dalam nombor 3, kita akan ada X, Y ni akan hilang, akan muncul Z. Okey, jadi itu sesuai. Jadi kita masukkan persamaan ini, persamaan nombor 4. Nombor 4 ini kita masukkan ke dalam nombor 3. Jadi nombor 4 cikgu masukkan ke dalam nombor 3. Apa jadi? X tolak 6 darab 4 tambah 7Z sama dengan 1. X tolak 24 tolak 42Z sama dengan 1. So X tolak 42Z sama dengan 25. Okey. So kita ada yang ini X dan Z. Kita ada kat sini tadi X dan Z juga. Okey. Untuk selesaikan antara 1 dan kita letakkan nombor 5 Okey, kita letakkan nombor 5. Ini nombor 5. Jadi kalau nak guna kaedah penghapusan atau pergantian, cikgu ingat baik kita guna kaedah penggantian, sebab ini X ni dah sekali 1 saja. Jadi kita tukar terus. X sama dengan 25 tambah 42Z. Okey, kita dapat ini. Okey, apa kita buat? Terus masukkan ke dalam mana yang senang, kita nampak. Okey, terus masukkan ke dalam. Okey, masukkan dalam 1. Cikgu masukkan balik terus ke dalam nombor 1. Okey, masukkan nombor 1. Okey, jadi 3 darab 25 tambah 42Z tambah 2Z sama dengan 11. 75 tambah 126Z tambah 2Z sama dengan 11. 128Z
128Z sama dengan 11/75 negatif 64. Z sama dengan negatif 1/2. So kita dapat nilai Z. Bila kita dapat nilai Z, okey, so nilai ini kita terus pergi ke persamaan nombor 4. Tak payah. Kita boleh pergi mana-mana boleh. Kita boleh pergi ke sini boleh. Okey. Bila dapat Z, kita dapat X. Okey. So, X sama dengan 25 tambah 42 darab negatif 1/2. So, X sama dengan 4. Jadi, untuk Y sama dengan 4 tambah 7 darab negatif 1/2. So, Y sama dengan 1/2. Okey, so kita ada jawapan semua tak ada. Y setengah, X 4 dan Z negatif 1/2. Okey, itu saja.